Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Sofia binti Muhammad Zulkibli merupakan moderator untuk majlis forum kita pada hari ini yang bertajuk Kepribadian Rasulullah SAW membentuk jati diri serikan di Islam yang berkait rapat dengan 3 aspek utama dalam kehidupan iaitu aspek akidah, ibadah dan akhlak. Seperti yang kita sedia maklum, ketiga-tiga aspek ini adalah penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Jadi, mari kita dengarkan pendapat dan pandangan daripada ahli-ahli panel kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk yang akan dikupaskan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Wan Airin Ardini binti Wan Zamri. Panel kedua kita Nur Aisyah Damia binti Zulkifli dan ahli panel kita yang ketiga ialah Nurul Nabila binti Kamarul Zaman. Nampaknya ahli-ahli panel kita sudah bersedia untuk menyatakan pandangan dan memberi hujah mereka berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Baiklah, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama iaitu Wan Airin Ardini sebagai pembuka bicara untuk menyatakan pandangan dan hujah tentang aspek pertama iaitu aspek akidah. Assalamualaikum, saya mulakan dengan aspek akidah. Zaman Rasulullah merupakan tempoh pembinaan akidah dan peraturan dengan prinsip kesatuan umat serta kedaulatan Islam pada masa itu. Rasulullah menjadi tempat rujukan untuk sebarang persoalan mengenai agama Islam. Rasulullah menjelaskan segala perkara yang menimbulkan kemusykilan dan kekeliruan di kalangan para sahabat. Pada zaman Nabi, kepercayaan umat Islam adalah sangat teguh dan kukuh. Contohnya dengan beberapa ayat daripada Al-Quran sudah cukup kukuh untuk menjadi pegangan mereka, antaranya surah Al-Ikhlas. Perkara tauhid merupakan perkara yang amat ditekankan oleh Nabi walaupun belum timbul permasalahan secara langsung sebagai suatu ilmu yang berpecah serta sendiri. Baginda menyatukan umat dan kaum muslimin serta menjaga kedaulatan Islam. Oleh itu, semua kaum muslimin mengembalikan apa sahaja masalah mereka kepada Nabi. Rasulullah SAW berpegang teguh terhadap agama Islam. Oleh itu, setiap muslimin mestilah berpegang teguh dan percaya terhadap agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar hidup tidak menjadi tunggang langgang. Muslimin juga mesti mempelajari ilmu Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan serta mengamalkan sunnah baginda seperti menjelaskan segala kemusykilan atau pertanyaan oleh orang lain agar tidak menimbulkan salah faham. Itu sahaja daripada saya mengenai aspek akidah. Terima kasih kepada panel pertama kita. Begitu menarik maklumat yang Maafkan saya. Begitu menarik maklumat yang disampaikan oleh Airin sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita perdengarkan pula pendapat dan hujah daripada panel kita yang kedua iaitu Nur Aisyah Damia. Okey, baiklah. Saya akan beri pendapat dalam konsep akidah. Seperti yang kita tahu, akidah adalah keimanan seseorang. Rahmat yang dibawa Rasulullah SAW membawa perubahan norma baharu dalam ketamadun manusia meliputi 3 aspek utama dalam kehidupan dan salah satunya berkaitan dengan akidah. Dalam soal akidah, Rasulullah SAW membawa perubahan besar kepada umat manusia dengan mengangkat martabat dan kemuliaan manusia daripada kejahilan yang bertunjangkan hawa nafsu, kesesatan dan penyembahan berhala kepada akidah yang suci yang mentauhidkan kepada Allah iaitu Tuhan yang Maha Esa dan layak disembah. Rasulullah membawa risalah tauhid yang diiktiraf di sisi Allah dan menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah tugas pertama barisan Rasul iaitu menyeru umat manusia kepada akidah, pengesaan dan pengabdian kepada Allah semata-mata. Hal ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan kami tidak mengutuskan seseorang rasul sebelum kamu melainkan kami
wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat ke-25. Rasulullah bermujahadah membawa umat manusia kepada akidah yang benar dan jalan yang lurus dengan penuh hikmah dan bijaksana. Lantaran itu, Islam mampu bertahan sehingga kini dan bakal bangun pada masa hadapan kerana sifat akidah yang menjadi tunjangan kita beragama dan menolak segala bentuk kepercayaan syirik, khurafat dan karut. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah menolak kepercayaan tersebut kerana kepercayaan itu akan merosakkan akidah kita sebagai seorang Muslim. Hal ini perkara itu ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seorang Muslim itu mempercayai salah satu daripadanya, maka hidupnya akan sesat. Hidupnya tidak tenang dan tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kenapa dalam rahmat ini kita boleh kaitkan dengan sunnah Rasulullah dalam membentuk jati diri Sri Kandi Islam? Contohnya, dalam bersedekah itu merupakan satu amalan yang baik dan digalakkan oleh Rasulullah. Mengapa? Kerana kita percaya setiap rezeki yang kita ada pada masa itu, kita boleh berkongsi dengan orang lain. Kita percaya rezeki itu Allah yang datang, bukan daripada semestinya memang daripada hasil usaha kita, tapi kita percaya yang rezeki itu Allah yang bagi pada kita. Jadi mengapa kita perlu berkira dengan orang ramai dalam erti bersedekah? Kalau kita berkira, bermakna kita tidak percaya bahawa rezeki itu Allah yang datang pada kita. Sebab apa saya cakap macam tu? Ramai orang takut untuk bersedekah kerana mereka takut dalam zaman ini ramai orang menipu dalam etika bersedekah. Maksudnya mereka tak percaya bahawa rezeki itu datang dari Allah. Di situ kita boleh lihat jati diri seseorang di mana mereka takut jika wang atau sumbangan yang mereka berikan itu sia-sia atau hanya memberi atau tidak memberi makna apa-apa dan tidak mendatangkan manfaat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada panel yang kedua. Nampaknya maklumat dan hujah yang disampaikan oleh Damia sebentar tadi juga menarik dan bermanfaat. Baiklah, saya mempersilakan pula ahli panel yang ketiga kita iaitu Nabila. Dipersilakan. Seterusnya, saya akan menyambung pula berkaitan bagi aspek akidah. Bagi aspek akidah, Nabi sentiasa mengawal masyarakat Arab Jahiliah daripada perpecahan dalam masalah akidah kerana ia merupakan satu perkara yang besar dan masalah yang sangat ditakuti. Untuk itu, Sri Kandi Islam sentiasa diingatkan supaya mentaati perintah Rasul dan ditegah daripada berselisih dengannya. Nabi telah menegah dan melarang daripada berbantah dalam masalah qadar. Pada suatu ketika, Nabi menemui para sahabat yang sedang berdebat tentang perkara qadar tersebut. Dalam keadaan lain, Nabi menyuruh supaya membuat pertimbangan dan meneliti apa yang diterima daripada ahli kitab, iaitu tidak membenarkan terus apa yang mereka katakan dan tidak mendustakan semuanya. Oleh itu, kaum muslimin mestilah mengelakkan daripada berlakunya perpecahan dalam masalah dan berbincang secara elok dan adil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita seharusnya mengeratkan hubungan silaturahim dan mencegah daripada berlakunya sebarang pergaduhan agar hubungan sedia ada akan kekal tanpa sebarang pergaduhan. Itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel yang ketiga. Alhamdulillah, nampaknya selesai sudah forum kita untuk pusingan yang pertama. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan dengan pusingan yang kedua daripada aspek ibadah pula. Adakah ahli panel pertama sudah bersedia untuk meneruskan perjalanan forum kita? Baiklah, saya serahkan kepada Airin untuk beliau meneruskan penyampaian terhadap pendapat beliau. Pada pendapat saya, dalam aspek ibadah pula, seperti yang diketahui, ibadah dari segi bahasa membawa maksud merendahkan diri, tunduk, patuh, taat dan memperhambakan diri kepada orang lain. Dari segi istilah pula, ibadah merupakan perkara yang kita taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran
dan sunnah Rasulullah SAW. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat yang merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sekalian alam ini hanya semata-mata untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Dalam mengaitkan penghayatan ibadah dengan sunnah Rasulullah untuk membentuk jati diri Sri Kandi Islam adalah kita tahu bahawa pelbagai ibadah yang boleh dilakukan bagi membentuk jati diri sendiri. Contohnya dari segi solat, semua orang tahu jika seseorang itu ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang benar selepas mendapat hidayah adalah dengan melakukan solat taubat di mana kita menyesali perbuatan kita secara sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi. Ramai juga para penceramah mengatakan jika kamu ingin mengubah cara hidup kamu, maka ubahlah cara solat kamu dahulu. Di sini, solat 5 waktu merupakan perkara yang diutamakan. Mengapa? Kerana solat dapat mencegah sesuatu kemungkaran. Sebagai contoh, seseorang lelaki itu melakukan kesalahan yang besar dan telah bertaubat. Alhamdulillah dapat istiqamah selama 6 bulan lamanya tanpa sebarang gangguan. Namun, pada suatu hari, dia didatangi oleh seseorang wanita untuk mengajaknya bercinta atau istilah zaman sekarang adalah berkapal. Adakah lelaki itu akan terima? Wanita tersebut cukup sifatnya, cantik, baik dan sebagainya. Maka lelaki tersebut teringat segala amalan yang telah dibuat. Jika diterima perempuan tersebut, mengibaratkan segala amalan dan istiqomahnya akan hancur begitu sahaja. Dan dia akan mendapat dosa kerana bercinta atau berkapal. Segala amalan tersebut hanya sia-sia. Jadi, dengan solatlah dia akan takut untuk berbuat dosa kerana dia telah berpenat lelah cuba untuk istiqomah dalam taubatnya. Tetapi, diuji ketika didatangi oleh seorang wanita. Selain itu, bagi mengaitkan dengan sunnah Rasulullah dalam membentuk jati diri, solat ini kita mempunyai pelbagai solat sunat yang boleh diamalkan seperti solat qabliyah dan badiah. Seterusnya boleh teruskan dengan bangunan di sepertiga malam bagi menunaikan solat tahajud pada setiap malam dan menjadikan ia sebagai amalan. Bak kata orang, bijak pandai. Perubahan itu biar perlahan-lahan tapi yang penting istiqamah. Sebab kita tahu nak berubah itu mudah tetapi istiqamah itu susah dan merupakan ujian bagi setiap orang yang ingin ke arah kebaikan. Itu sahaja daripada saya bagi aspek ibadah. Terima kasih kepada panel yang pertama. Dapat kita saksikan bahawa ibadah merupakan amalan sangat penting yang perlu dilaksanakan bagi seorang individu yang bergelar Muslim. Jadi, tanpa kita melengahkan lagi masa, marilah kita perdengarkan pula hujah seterusnya yang akan disampaikan oleh Damia. Baiklah, saya akan teruskan dengan pendapat saya dalam aspek ibadah. Dalam penghayatan ibadah, kita boleh kaitkan dengan sunnah Rasulullah iaitu dengan berdakwah. Tak kiralah di mana kita berada, kita boleh menjalankan dakwah tersebut. Bukan sahaja sekadar duduk di dalam majlis-majlis ilmu dan mendengar ceramah daripada ustaz-ustaz. Contohnya zaman sekarang, semua orang menggunakan alat yang canggih dan teknologi seperti smartphone dan sebagainya. Jadi kita perlu memanfaatkan aplikasi tersebut. Aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan zaman sekarang adalah contohnya seperti TikTok. Pada awalnya kita tahu TikTok ni hanya sekadar yang melalaikan, tapi kita tak tahu yang dalam berdakwah juga kita boleh gunakan dalam aplikasi TikTok ini. Sebelum ni tetapi semua orang lupa platform ini juga semakin meningkat nilai dakwahnya. Contohnya di dalam TikTok, terbanyak ustaz-ustaz atau para penceramah memberikan pendapat mereka tentang sesuatu perkara. Hal ini kerana mereka tahu bahawa rakyat sekarang atau masyarakat sekarang lebih gemar melihat atau melihat atau menggunakan telefon mereka dalam kehidupan seharian mereka. Selain daripada itu, berdakwah juga
boleh dijadikan sebagai amalan kerana kita tahu walaupun diri kita tidak baik, tapi sedikit sebanyak kita perlu melakukan dakwah sebaik-baiknya. Saya rasa itu saja pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada Damia untuk penerangan sebentar tadi. Kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang terakhir untuk pusingan kedua ini. Dipersilakan Saudari Nabila. Okey, seterusnya saya akan teruskan bagi aspek ibadah. Dari segi ibadah pula, puasa dapat membentuk jati diri dalam syarikat Islam. Sebagai contoh, umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, puasa adalah suatu perbuatan yang menahan diri dari makan dan minum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Hal ini adalah untuk mengajar diri supaya lebih bersyukur dengan apa yang dianugerahkan daripada Allah kepada kita. Dalam perkaitannya dengan sunnah Rasulullah SAW, dapat membentuk jati diri adalah terdapat pelbagai puasa-puasa sunat yang sering diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti puasa sunat Isnin dan Khamis, puasa Arafah dan sebagainya. Selain itu, dalam pembentukan jati diri memerlukan benteng dalam diri kita bagi menghalang diri dari melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Apabila kita berpuasa, kita tidak makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Oleh itu, sepanjang hari tersebut, kita akan melakukan pelbagai tanggungjawab seperti belajar, bekerja dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, kita pasti akan menolaknya. Sebab apa? Kerana kita penat sepanjang hari tersebut dan hanya ingin melakukan perkara-perkara yang ringan sahaja. Jadi, dalam masa yang sama, dapat membentuk jati diri yang baik dalam seseorang serikandi Islam tersebut. Berpuasa juga dapat melatih diri kita untuk sentiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi sesuatu dugaan atau cabaran. Sekian sahaja daripada saya. Alhamdulillah. Nampaknya kita sudah selesai forum kita untuk pusingan yang kedua. Baiklah, mari kita teruskan dengan pusingan yang ketiga, iaitu pusingan yang terakhir. Pusingan ini akan membincangkan aspek akhlak. Adakah ahli panel pertama sudah bersedia untuk meneruskan perjalanan forum kita? Baiklah, saya serahkan kepada Irene untuk beliau meneruskan penyampaian tentang pendapat beliau. Bagi aspek akhlak pula, saya akan menerangkan mengenai sifat sidik, iaitu benar dan jelas dalam pertuturan. Sidik bermaksud benar, benar pula merujuk kepada sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang ghaib. Ia juga merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki para nabi dan rasul yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk membawa wahyu dan ajaran Islamnya sebenar kepada umatnya. Pada diri Rasulullah SAW, bukan hanya perkataannya yang benar, malah perbuatannya juga benar, yakni seiring dengan ucapannya. Jadi mustahillah bagi Rasulullah SWT itu bersifat pembohong, penipu dan sebagainya. Sifat sidik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bukan sahaja dikagumi oleh para sahabat baginda sahaja, malah musuh-musuh Nabi juga turut mengaguminya. Ia disebabkan baginda sentiasa berkata benar dan berterus terang walaupun dalam bergurau. Oleh itu, semua perkara yang disampaikan oleh baginda adalah berdasarkan wahyu, iaitu perintah dan petunjuk daripada Allah SWT semata-mata. Seseorang itu bila dikesani dengan akhlak yang mulia akan berlaku perubahan pada percakapannya, iaitu sentiasa bercakap benar serta jelas. Ini terbukti dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta yang membawa maksud bahawa selagi seorang hamba bercakap dusta atau berusaha untuk berdusta, maka terlekat pada hatinya suatu titik hitam sehingga menyelubungi hatinya. Maka tercatat di sisi Allah SWT dari golongan orang yang berdusta. Dengan ini jelas dusta ini dapat menyelubungi hati
dari sinaran cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Serikandi Islam yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan memelihara percakapan jauh dari dusta dan sebagainya. Sentiasa mendapat hidayah dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui percakapan yang betul dan jelas. Sudah tentu akan mencapaikan suatu kemuliaan dan kehormatan bagi kehidupan manusia ini. Itu sahaja bagi saya mengenai sifat sidik. Begitu menarik pengisian yang disampaikan oleh Irene sebentar tadi. Dapat kita saksikan bahawa kini amat sukar dalam pembentukan akhlak atau sasiah yang baik dalam diri seseorang. Baiklah, mari kita perdengarkan pula pendapat dan hujah daripada panel kita yang kedua iaitu Damia. Dipersilakan. Okey, baiklah, saya akan terangkan dalam aspek akhlak yang kedua iaitu beramanah. Antara sifat yang mendapat kedudukan tinggi dalam akhlak Islam ialah amanah. Islam amat menganjurkan umatnya atau menggalakkan umatnya dalam menghiaskan diri dengan sifat amanah. Paling menarik, sifat ini dianggap titik penentu atau garis pemisah tahap keimanan dan keagamaan seseorang insan. Rasulullah SAW menegaskan, tiada iman bagi orang yang tidak memegang amanahnya dan tiada agama bagi orang yang tidak dipegang janjinya. Riwayat Ahmad dan Dailami. Amanah merupakan salah satu karakter unggul yang harus dimiliki oleh seorang serikandi Islam, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang memiliki sifat terpuji tersebut. Amanah yang diberikan kepada Rasulullah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk tanggungjawab baginda kepada seluruh umat manusia. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada Rasulullah supaya menyampaikan dakwahnya iaitu menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Seperti yang kita tahu, sebelum wujudnya agama Islam, masyarakat Arab Jahiliyah hidup dalam keadaan yang jahil. Jadi merupakan satu tanggungjawab yang besar bagi Rasulullah untuk menyampaikan arahan Allah tersebut. Kerana masyarakat di situ tidak ada hala tuju yang baik. Jadi merupakan satu kejutan dalam hidup mereka. Rasulullah membawa ajaran supaya untuk solat dan beriman kepada Allah. Seterusnya, hal itu membuatkan Rasulullah mendapat gelaran Al-Amin atau orang yang dapat dipercayai dan tidak hanya dipercayai oleh kaum muslimin sahaja, malah juga meliputi oleh orang-orang kafir. Di zamannya, kisah Rasulullah SAW yang begitu amanah tergambar dalam suatu peristiwa di mana baginda dipercayai sebagai seorang yang mampu menjaga barang titipan atau harta yang berharga bagi siapa pun yang menitipkan kepadanya, termasuk orang-orang kafir yang diketahui begitu membenci baginda. Perlu ditegaskan, amanah mengungkapkan maksud atau pengertian amat luas dan mendalam. Ia bukan sekadar bersikap jujur dan benar dalam apa jua urusan kehidupan manusia. Malah turut mencakupi setiap tanggungjawab atau tugas yang wajib dilaksanakan. Ia juga membabitkan segenap lapisan manusia sama ada pemimpin, rakyat, ibu bapa, anak dan individu. Nabi SAW bersabda, setiap orang daripada kamu ialah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap orang bawah pimpinannya. Seorang lelaki ialah pelindung ahli keluarganya dan bertanggungjawab terhadap tanggungannya. Seorang wanita di rumah, suaminya ialah pelindung dan penjaga, bertanggungjawab terhadap jagaannya. Begitu juga seorang khadam, sebagai penjaga amanah harta tuannya dan bertanggungjawab terhadap jagaan di bawahnya. Riwayat Bukhari. Dalam perkaitannya dengan Rasulullah pula, dengan sunnah Rasulullah pula, dalam berkaitan dengan pelajar pula, pelajar digalakkan atau diamanahkan untuk belajar. Ia merupakan tanggungjawab sebagai seorang pelajar yang perlu dilaksanakan. Sifat amanah yang boleh diamalkan terhadap diri sendiri pula, contohnya amanah dari Allah iaitu kita wajib solat, puasa dan membayar zakat. Itu merupakan amanah yang perlu kita laksanakan. Selain itu, amanah terhadap keluarga pula, contohnya kita perlu mentaati ibu dan ayah, memastikan adik-beradik menunaikan apa sahaja yang perlu, menegur antara satu sama lain jika melakukan kesalahan, dan dalam masa yang sama juga perkara-perkara tersebut dapat membentuk jati diri seseorang. Dalam masyarakat pula, kita perlu menghormati orang sekeliling.
seperti menyertai program kemasyarakatan dan melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya jika diberi jawatan. Sri Kandi Islam yang berakhlak baik akan menjadikan dirinya juga beramanah, tidak curang dalam bermuamalat dan sebagainya. Hal ini kerana curang atau mengkhianati amanah itu adalah sebahagian daripada amalan orang-orang munafik. Dengan ini jelas mengkhianati amanah adalah setengah daripada amalan orang munafik. Orang yang berakhlak baik sudah tentu menjauhkan diri dari sifat ini, dan dengan menjauhkan sifat ini juga sudah tentu akan mencapai kemuliaan terhadap seseorang itu sama ada di dunia dan di akhirat. Itu sahaja pendapat dari saya. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Maklumat dan hujah yang disampaikan oleh Damia juga agak menarik dan bermanfaat. Baiklah, saya mempersilakan pula ahli panel ketiga kita, Nabila, yang merupakan panel terakhir dan penutup untuk forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, akhir sekali saya akan bercakap tentang akhlak, iaitu mengenai sifat fatanah yang bermaksud bijaksana. Fatanah membawa maksud sebagai bijaksana ataupun cerdas. Menurut seorang ulama Turki iaitu Fethullah Gulen, kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah memiliki makna yang khusus, iaitu suatu perpaduan dari kekuatan penalaran, kecerdasan, inteligensi, penilaian yang sihat dan kebijaksanaan yang jauh melebihi kemampuan manusia serta melalui kekuatan pemahaman yang tinggi. Ia merangkumi semua dan menggabungkan semua keupayaan manusia dari segi hati, jiwa dan fikiran. Fatanah ini bukan sahaja membawa maksud kecerdasan intelek, malah ia juga merangkumi kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelek tidak lagi diagung-agungkan kerana kejayaan dalam hidup ditentukan oleh kecerdasan emosi dan juga rohani. Sifat fatanah ini adalah sifat penting yang perlu ada pada diri seseorang Sri Kandi Islam yang bertugas menyampaikan dakwah kepada masyarakat, kerana sifat fatanah akan menyempurnakan sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Seseorang pendakwah yang terlibat secara langsung akan selalu terlibat dalam perbincangan dengan musuh, menghadapi pertanyaan daripada ahli jemaah, serangan serta kritikan orang yang masih meragukan. Sri Kandi Islam yang memiliki sifat fatanah ini cukup faham keadaan mereka yang ingin didakwahkan dan mengambil pendekatan lemah lembut serta penuh hikmah. Dia juga berkemampuan untuk memahami isu-isu semasa, memahami kekuatan dan kelemahan orang yang ingin didakwahkan dan mengambil pendekatan yang bijak supaya dapat mengelakkan fitnah dan penghinaan kepada Islam. Kita dapati ada di kalangan para pendakwah yang cuba menyampaikan Islam dengan cara yang keras dan kurang hikmah, hingga menyebabkan orang yang bukan Islam menganggap Islam itu ekstrim dan agama yang tidak ada toleransi. Ada sesetengah pula menyerang peribadi-peribadi tertentu untuk menjadi bahan ketawa. Jadi perlulah diingatkan cara berdakwah yang berkesan adalah tidak mendedahkan keaiban seseorang dan berdakwah dengan cara lemah lembut serta penuh hikmah. Kerana inilah cara dakwah Rasulullah SAW. Betapa ramai orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW tetapi akhirnya memeluk Islam kerana melihat ketinggian akhlak dan pribadi baginda. Sekian saja daripada saya mengenai sifat fatanah. Terima kasih kepada panel yang terakhir. Alhamdulillah, setelah selesai kita dengarkan hujah dan penerangan daripada ketiga-tiga orang ahli panel kita pada hari ini dengan penerangan dan hujah yang sangat menarik. Baiklah, berdasarkan hujah mereka, di sini dapat saya simpulkan bahawa tiga aspek yang telah disebutkan dan dikupaskan oleh ahli panel sebentar tadi merupakan aspek yang utama dalam pembentukan jati diri seorang Sri Kandi Islam. Hal ini demikian kerana untuk menjadi seorang Sri Kandi Islam yang mempunyai jati diri yang cemerlang dan baik, maka contohilah kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini.